Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh anak-anak. Okey. Cuma nak ni abang nak sambung lagi ni, kita belajar. Mari belajar pendidikan Islam bersama Ustaz Abah. Okey anak-anak, kita dah belajar dah talak, kita dah belajar dah rujuk, kita dah belajar dah beberapa perkara, dua daripada masalah rumah tangga. Abah akan masuk yang ketiga. Yang ketiga iaitu iddah ya. Iddah. Apakah itu iddah ya? Okey, kita akan tengok pengertian iddah, jenis iddah, kebaikan iddah, hak semasa dan juga selepas iddah, dan larangan semasa iddah. Okey, apakah maksud iddah? Okey, kita tengok dekat sini anak-anak, apa maksud iddah ya? Iddah dari sudut bahasa ialah tempoh kira, tempoh pengiraan. Tetapi yang dikendaki di sini oleh agama kita ataupun istilah syarak, iaitu tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami. Ya, maknanya ada tempoh bagi isteri. Dalam tempoh dia bercerai itu, dia ada tempoh-tempoh larangan dia untuk berkahwin dengan orang lain. Okey anak-anak sekalian. Okey, kita tengok. Sekarang kita tengok dekat sini ya. Jenis dan tempoh iddah. Ya, ini penting untuk anak-anak faham. Yang pertama sekali, status isteri. Kita tengok. Sama ada isteri itu ketika bercerai dalam keadaan hamil, tidak hamil, dalam keadaan putus haid, ataupun berkahwin belum disetubuhi. Okay, abah akan masukkan satu persatu ya. Yang pertama, hamil ya. Ketika mana diceraikan isterinya hamil, itu cerai dalam keadaan hidup, maka apakah iddahnya? Iddah itu ialah sehingga melahirkan anak. Begitu juga sekiranya cerai kematian suami, maknanya cerai ini ialah suaminya meninggal lah ya. Sama juga, maka dia tak boleh kahwin lain sehingga dia melahirkan anak. Okey. Bagaimana pula jika seorang isteri itu dia tidak hamil? Ya, tidak hamil. Maknanya dia bercerai, dia tidak mengandung pun. Okey, apa tempohnya? Iaitu 3 kali suci. Apa itu 3 kali suci? 3 kali datang haid dan suci ya. Okey, itu bagi keadaan cerai hidup. Manakala sekiranya seorang itu dia tidak hamil tetapi dia kematian suami, apakah iddah tempoh dia tak boleh kahwin lain? Ialah selama 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10 hari. Bagi seorang perempuan yang putus haid ni, nenek ni umur 70 tahun dah ya. 70 tahun dah. Macam mana ni nak tunggu 3 kali suci haid ustaz? Tak mai dah haid ni ustaz. Oi, nak kahwin dengan orang lain macam mana ni? Maka dia kena kira 3 bulan. 3 bulan bukan 3 bulan Mei, Jun, Julai dah. 3 bulan Qamariyah, iaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Akhir dan sebagainya. Okey, tapi kalau kematian, walaupun nenek pun, kematian suami tetap 4 bulan 10 hari juga. Okey, bagaimana pula anak-anak jika seorang isteri itu berkahwin belum disetubuhi? Kahwin cerai. Ya, macam mana, apa iddah dia? Okey, tidak ada iddah bagi perceraian hidup. Tetapi sekiranya perceraian ataupun disebabkan kematian suami walaupun belum disetubuhi, contohlah berkahwin-kahwin nak pergi bersanding, orang kata nak menyambut perkahwinan tu, suami tu aksiden kemalangan, maka mereka belum bersetubuh. Adakah ada iddah bagi perempuan itu ataupun tidak? Ada anak-anak, iaitu 4 bulan 10 hari. Boleh faham kan? Okey, so sekarang kita akan tengok pula. Kita tengok sebab perbezaan tempoh jenis iddah. Orang akan tanya, kenapa ustaz tak sama? Kalau cerai hidup lain, cerai mati lain, perempuan dia bersetubuh lain. Kenapa berbeza? Ini soalan yang agak popular. Kenapa berbeza iddah? Mengikut situasi dan keadaan. Contoh, bagi iddah perempuan yang bercerai hidup, sudah pastilah nak membersihkan rahimnya ya, daripada benih suami. Kita nak tahu bahawa adakah dia mengandung ataupun tidak. Dan juga kalau dia mengandung, nak tumpu perhatian kepada kesihatan bayi tersebut. Yang kedua, iddah bagi perempuan yang bercerai mati. Sebab apa lama 4 bulan 10 hari ya? Sebab tanda perkabungan dan kesedihan. Dan juga nak tahu rahimnya itu bersih daripada benih suaminya sekiranya dia mengandung. Okey, yang ketiga, iddah bagi perempuan yang belum disetubuhi. Ya, perempuan tu belum disetubuh. Okey, kenapa tidak iddah? Kerana rahimnya bersih, dia tak mengandung, dan dia kalau sekiranya ketika itu dia nak kahwin lain, sebab dia tak ada iddah, nak kahwin dengan Tok Imam pun boleh. Ya, bercerai, lepas tu Tok Imam tengok, lawa budak ni aku nak nikah dengan Tok Imam pun boleh sebab tidak ada iddah. Okey, hak semasa iddah. Okey, apakah hak semasa iddah? Jika talak 1 atau 2, bercerai talak 1 dan 2, adakah isteri tu dapat hak? Ya, dia dapat hak apa?
dia perlu disediakan, suami perlu menyediakan rumah untuk dia, untuk perlindungan, perlu menyediakan makanan untuk dia supaya dia dapat hidup seperti biasa. Itu talak 1 dan talak 2. Kalau talak 3 tak perlu. Okey, bagaimana pula kalau isteri yang belum disetubuhi? Tidak perlu memberikan hak ataupun barang ataupun keperluan kepada isterinya. Okey. So sekarang kita tengok lepas iddah pula. Lepas iddah. Lepas iddah macam mana pula? Tiada lagi hubungan dengan suami, tak ada dah. Suami pun tak perlu lagi nak bagilah nafkah dan sebagainya. Suami tidak lagi berhak ke atas isterinya, nak marahkan, nak pukul, nak apa, tak boleh dah. Ya, tidak boleh rujuk selepas iddah, lepas tamat dah iddah ni. Depa ni dah bercerai. Lepas tu tunggulah 3 kali suci. Lepas tu tak main rujuk balik. Nak rujuk macam mana? Mereka perlu mahar dan akad nikah yang baru, ya. Dan mereka perempuan itu yang sudah tamat iddah tidak perlu disediakan nafkah untuknya. Okey. Kita tengok sikit lagi yang terakhir, ya. Larangan semasa iddah, ya. Perkara yang dilarang bagi semasa iddah bercerai dan juga kematian suami berbeza. Pinang boleh tak nak pinang isteri yang telah diceraikan oleh suaminya? Diharamkan peminangan oleh lelaki lain, sama ada secara sindiran ataupun jelas. Dia kata, ni lepas habis dengan lelaki aku nak minang, tak boleh. Ya, begitu juga bagi yang kematian suami, haram peminangan lelaki, maknanya secara terangan, tetapi secara sindiran boleh. Tamat esok iddah aku nak kahwin dengan hang, boleh. Itu kalau kematian suami, ya. Okey, bagaimana lagi keluar daripada rumah? Boleh keluar daripada rumah tak? Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, ya. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan kebenaran syarak bagi yang kematian suami, ya. Menghias diri, okey, bercerai boleh hias tak? Kalau cerai hidup diharuskan jika dalam iddah raji'i, itu boleh rujuk balik. Disunat tidak berhias jika iddah bain. Kita belajar iddah bain, makna tak boleh rujuk balik, ya. Okey, bagi perempuan yang kematian suami haram berhias. Ni abah tak warna merah ni, makna haram berhias, ya. Dan perkahwinan, okey, tak boleh kahwin. Haram berkahwin dengan lelaki lain selain daripada suami dia. Dia boleh rujuk dengan suami saja. Dan yang terakhir, bagi perempuan yang kematian suami, dia juga haram berkahwin, ya. Haram berkahwin sehinggalah tamat iddahnya. Apa lama? 4 bulan 10 hari. Okey anak-anak, harap abang faham lah, ya. Tajuk yang abang cerita panjang-panjang sikit, tajuk iddah ni panjang sangat nak cerita. Tapi abang ambil masa yang ringkas, sekurang-kurangnya anak-anak dapat faham. Okey, ini soalan yang abang berikan tentang iddah, ya. Anak-anak boleh tengok soalan ni dan abang akan snap nanti, abang akan hantar ke anak-anak tentang tajuk-tajuk berkaitan dengan iddah. Jadi itu saja untuk anak-anak hari ini. Jadi iddah adalah merupakan penantian seorang isteri supaya suaminya datang ambil kembali. Itu saja anak-anak, sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum. Salam ceria daripada abah.